Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Okey, berjumpa lagi dalam PDPR Sains. Baik, untuk tahun 6 untuk minggu ni cikgu dah mula untuk buat ulang kaji subjek unit-unit yang dah lepas supaya awak boleh refresh, awak boleh ingat baliklah. Baik, okey, untuk minggu ni cikgu nak tekankan tentang unit peraturan bilik sains iaitu unit 1. Di mana standard kandungan dia 2.1 peraturan bilik sains dan standard pembelajarannya murid dapat mematuhi peraturan bilik sains yang dipelajari dan mengaplikasinya dalam bilik khas. Dia sebenarnya peraturan bilik sains ni dia sama dengan peraturan-peraturan bilik khas lain, lebih kurang sama. Lebih kurang sama, cuma ada tambah dan tolak lah, ada 1-2 perkara yang perlu ditambah atau ditolak lah. Yang lain semua sama dengan bilik khas lain. Tak kisahlah awak berada di makmal ICT ke, bilik RBT ke, dia sama saja lebih kurang. Baik, kita akan tengok beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan dan beberapa perkara yang dilarang. Baik, cuba tengok situasi ini. Apakah yang kamu perhatikan dalam situasi A? Okey, cuba tengok cikgu terikat. Tunggu arahan saya sebelum kamu mulakan penyiasatan. Cuba tengok situasi B. Tunggu arahan saya sebelum kamu mula melakukan penyiasatan. Nampak tak? Beza situasi A dan B. Situasi B tu murid dia semua patuh. Situasi A tu cikgu belum bagi arahan, dah berebut. Bila berebut itu terlanggar, pecah macam-macam. Apakah peraturan bilik sains yang tidak dipatuhi dalam situasi ini? Okey, apa peraturan bilik sains yang tidak dipatuhi? Tidak mendengar arahan guru. Kemudian, mengapa kita perlu mematuhi peraturan bilik sains? Supaya untuk mengelakkan kecederaan, mengelakkan kemalangan. Itu yang utama. Perlu diingat. Baik, peraturan bilik sains. Cuba tengok. Sekarang ni cikgu akan terangkan kepada kamu mengapa kita perlu mematuhi peraturan bilik sains. Yang pertama, peraturan bilik sains yang perlu dipatuhi adalah memastikan bilik sains berada dalam keadaan bersih dan kemas supaya pembelajaran kondusif dan tidak berbahaya. Mengelakkan berlakunya kemalangan di dalam bilik sains. Tak boleh bergurau, tak boleh berlari, kena ikut arahan supaya tidak berlaku kemalangan. Pengudaraan bersih di dalam bilik sains supaya dia ada peraturan yang kita perlu buka tingkap dan pintu supaya sentiasa ada aliran keluar masuk udara, supaya bahan kimia dan radas tidak mudah pecah, dan yang kelima supaya tidak berlaku kebakaran. Baik, kita lihat satu persatu. Apa peraturan bilik sains yang perlu kita ketahui? Baik, yang pertama, masuk ke dalam bilik sains dengan kebenaran guru. Beratur dekat luar dulu. Jangan terus masuk. Beratur dekat luar. Bila dengar arahan masuk, baru masuk. Kemudian, buka cermin dan tingkap serta pasang kipas supaya pengudaraan dalam bilik sains baik. Yang ketiga, jalankan aktiviti mengikut arahan guru. Tunggu arahan. Bila nak buat eksperimen terutamanya, tunggu arahan. Jangan kamu pandai-pandai jalankan eksperimen dulu. Yang keempat, nyalakan penuduh bangsen dengan cara yang betul. Tahu penuduh bangsen? Penuduh bangsen ni dia macam alat untuk membakar cecair atau radas dalam bilik sains. Dia ada cara dia. Sebelum kamu mulakan sesuatu, sebab itulah dia relate, dia pergi balik ke yang ketiga ni, dengar arahan. Bila cikgu arahkan macam mana nyalakan, baru buat. Baik, yang kelima, ikat rambut dengan rapat ketika mengendalikan eksperimen, terutama pelajar perempuan. Kalau yang bertudung, masukkan tudung dalam baju.
Yang keenam, bahan buangan cecair hendaklah dibuang ke dalam sinki dan air paip dengan air paip yang mengalir. Contoh bahan tu bentuk cecair, awak buang dalam sinki, buka air paip tu supaya dia keluar dari ikut saluran dia. Okey, yang ketujuh, padamkan bahan yang terbakar atau berbara sebelum buang dalam tong sampah. Kadang kita dah bakar kan, bahan tu masih lagi menyala, berasap kan. Pergi dekat paip, padamkan dulu bara dia, baru buang dalam tong sampah. Ini bahan pepejal selalunya. Kalau pepejal tidak menyala, terus buang dalam tong sampah. Baik, yang ke-8, buang bahan buangan pepejal dalam tong sampah. Kalau bahan tu tidak ada bara ataupun api, boleh terus buang dalam tong sampah. Jangan buang dalam sinki. Sinki untuk bahannya cecair sahaja. Yang ke-9, laporkan segera kepada guru jika berlaku kemalangan atau kecederaan atau kerosakan. Kalau kemalangan, kecederaan, cepat bagi tahu guru. Jangan ambil tindakan sendiri. Kalau ada kerosakan bahan pun, laporkan kepada guru. Gunakan peti pertolongan cemas dengan bantuan guru. Janganlah awak pandai-pandai. Saya pandai ni. Ni kalau luka letak iodin. Tak. Maklumkan kepada guru. Tahulah guru nak buat apa. Faham Jangan awak pandai-pandai. Sebab kita tak tahu. Kadang kawan kita tu dia allergic ubat. Nanti makin teruk nanti. Susun kerusi dan kemas bilik sains sebelum keluar. Sebab tu lah sebelum 5 minit sebelum keluar, cikgu minta awak kemas, awak susun, kemas radar semua. Supaya boleh digunakan oleh pelajar lain. Baik, itu adalah 11 peraturan yang perlu dipatuhi. Kemudian ni ada 4 perkara yang dilarang. Ini memang cikgu larang. Tak boleh buat. Dilarang. Bergurau dan berlari dalam bilik sains. Kadang-kadang tu cikgu tengah menulis kat papan hitam, awak bergurau, berlari. Jadi kan kalau berlaku kecederaan, siapa yang salah? Sedangkan cikgu dah ingatkan banyak kali. Jangan bergurau, jangan berlari. Makan dan minum di dalam bilik sains tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab bilik sains ni dia banyak bahan kimia. Kita takut makanan kita terdedah kepada bahan kimia. Jadi jangan makan dan minum dalam bilik sains. Yang ketiga, menyentuh, menghidup atau masukkan sebarang bahan ke dalam mulut tanpa kebenaran guru. Pandai-pandai je awak buat deria sentuhan, deria rasa dekat situ. Tak, kena ikut arahan. Jangan buat apa-apa. Jangan masukkan apa-apa dalam mulut. Faham Membawa keluar peralatan sains tanpa kebenaran guru. Ini salah. Ini salah. Sebab itulah beg semua tinggalkan dekat luar. Awak just bawa masuk alat tulis dan buku sahaja. Faham Baik, itu saja 11 peraturan bilik sains dan 4 perkara yang dilarang yang perlu awak ketahui. Baik, tugasan mudah sahaja. Awak buat dalam buku sains panjang buku sains panjang, buku biru, tulis tarikh dan hari, jangan lupa. Kemudian senaraikan 11 peraturan bilik sains dalam bentuk peta minda. Kemudian senarai yang kedua, senaraikan 4 perkara yang dilarang ketika berada di dalam bilik sains. Pun dalam bentuk peta minda. Kalau boleh awak jangan rujuk. Jangan rujuk buku. Cuba ingat dulu. Cuba ingat. Kalau dah tak boleh sangat tu, barulah awak rujuk buku ataupun slide ni. Baik, itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.